dirahmati Allah, kita pun akan sentuhlah sikit sebanyak berkaitan dengan bulan-bulan Rabiul Awal ni. Maka kita telah maklum bahawasanya hari ini kita sudah pun berada pada minggu yang pertama, masuk minggu yang kedua Rabiul Awal. Kerana hari ini adalah hari yang ke-9, hari yang ke-8 sampai ke-9 hari ini. Lebih kurang hari 9. Ini 9 hari bulan Rabiul Awal. Boleh? Ini 9 Rabiul Awal, alhamdulillah. Maka pada bulan Rabiul Awal ni, yang segera kita tahu, yang sudah maklum di sisi kita semua, iaitu bulan ni bulan dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun masalah tarikh ataupun tepat hari bulan tu, di sisi ulama al-mu'arrikhin, di sisi ulama-ulama ahli sejarah, ada khilaf. Ada khilaf di antara beberapa akwal, beberapa pendapat ulama tentang tarikh yang secara tepatnya bilanya dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mana sebut sebagai sekitar lalu setahun sekali untuk ingatkan kepada kita semua. Kerana lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni adalah memberi arti yang begitu besar. Memberi arti kepada manusia seluruh atau kepada dunia sejagat. Kerana lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengubahkan masyarakat daripada masyarakat yang tidak mengenal Allah, ubah manusia supaya kenal Allah. Daripada manusia yang syirik dengan Allah, jadi manusia yang mentauhidkan Allah. Maka ini satu perubahan yang besar. Sehingga kan Allah SWT sebut dalam kitab-kitab sebelum daripada Al-Quran tentang kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam kitab Taurat dan Injil dan sebagainya. Maka tentang lahir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni bukan perkara perkara asing dah. Kerana ahlul kitab, puak-puak ahli kitab Yahudi Nasara sudah pun tahu dalam kitab mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lahir di akhir dunia. Maka lebih-lebih lagi dalam Quran kita ni ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan jadi rasul sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan akan dikawal Muhammad illa rahmatan lil alamin. Hikmahnya sebagai rahmatan lil alamin, yang rahmat bagi seluruh alam sejagat ni akan dapat rahmat dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana itu kita sebagai sepitah lalunya kita kesebutlah tentang kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan walaupun sudah pun disebut oleh ustaz-ustaz kita dan bapa-bapa kita mari dok kecek beberapa kali dah, tapi kalau tak kecek bahasa pun tak sentuh juga. Kita sendiri bahasa tak nak kecek itu. Oleh kerana itu pada hari ini kita maklum lebih kurang bahawasanya tarikh kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada ikhtilaf di sisi ulama al-mu'arrikhin. Ada khilaf di sisi ahli tarikh. Berapakah tarikh yang dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata setengah daripada ulama ahli tarikh, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lahirnya pada 8 Rabiul Awal. Di antaranya iaitu pendapat Ibnu Hazmi. Daripada riwayat Malik an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, kata Nabi SAW lahirnya pada 8 Rabiul Awal. Jadi 8 Rabiul Awal tarikh mana?
Nah, itu satu pendapat ni sebentar lalu. Dan pendapat yang kedua mengatakan Nabi SAW lahirnya pada 10 Rabiul Awal. Ini pendapat iaitu daripada Sya'bi. Dia kata Nabi ini lahir pada 10 Rabiul Awal. Dan ada juga yang mengatakan Nabi SAW lahirnya pada 12 Rabiul Awal, sebagaimana pendapat yang diterjemahkan oleh Ibnu Ishaq dan riwayat daripada Abi Syaibah kata 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Maka 12 Rabiul Awal ni ini pendapat yang masyhur ataupun kaul pendapat yang terkenal di sisi kita, kata Nabi ini lahir pada 12 Rabiul Awal. Dan pendapat yang lain pula mengatakan Nabi SAW lahirnya pada 17 Rabiul Awal. Ini beberapa akwal tentang tarikh lahir. Jadi kita tak ada khilaf masalah hari lahir. Jadi kalau kita buat bulan mulut juga, sama ada 8, 9, 10 pun dok khilaf. Jadi khilaf sampai masuk hari lahir pun berkhilaf. Kalau tak ada khilaf, kita kena buat turut hak puan Nabi buat. Jadi masukkan sebuah hari ini masalah tarikh hari lahir khilaf di sisi ulama. Tetapi yang tidak ada khilaf di sisi ulama, sebagaimana ulama daripada Masr, dia berdua mengatakan kata masalah hari Maulidur Rasul, yang besar sekali iaitu kita kena mengikut apa yang dibawakan oleh Nabi. Itu besar sekali. Ini bukan dia sunat dah, iaitu fardhu ain. Karena kita kena tahu apa yang dibawakan oleh Nabi SAW. Walaupun hari lahir dia ada khilaf. Hari lahir ada khilaf. Bulan ada khilaf. Bulan Rabiul Awal sama. Kata Nabi SAW, lahirnya pada bulan Rabiul Awal. Hijrahnya juga pada bulan Rabiul Awal. Dan wafatnya pada bulan Rabiul Awal. Ingat, ada apa ni tak? Masalah hijrah apa ni? Nabi beranak Rabiul Awal, hilah tarikh. Nabi hijrah pun bulan Rabiul Awal. Masa sebut dulu boleh kata Nabi SAW apabila keluar daripada rumah dia, pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar, iaitu pada malam 27, 28, 29 Safar. Itu tak? 27, 28, 29 Safar Nabi berada di Bukit Sur, di Gua Sur. Apabila masuk malam Senin, Nabi masuk Makkah satu Ahad. Malam Senin iaitu malam 1 Rabiul Awal, Nabi turun daripada Sur, Jabal Sur, menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah pada hari bulan 7 Rabiul Awal. Sampai di sana. Itu Rabiul Awal telah. Ini satu hikmah. Dan Nabi juga wafat pada bulan Rabiul Awal. Kata tarikh lebih kurang 12 Rabiul Awal. Ini hari-hari bersejarah yang berkaitan dengan Rabiul Awal. Lahir, hijrah, mati. Tapi yang besar lagi, apabila masuk Rabiul Awal, hari yang dilahirkan Nabi SAW, iaitu kita, apa kata ulama yang mesti kita buat? Apa yang mesti kita buat? Karena Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal hari Isnin kata. Kata ulama, sunat kita puasa pada hari Isnin. Sunat kita puasa hari Isnin. Apabila sahabat tanya Nabi SAW apa boleh puasa hari Isnin, Nabi jawab kata zaka yaumun wulidtu fihi. Demikian itu hari aku dilahirkan padamu.
Jadi hari Senin Nabi suka puasa hari Senin kerana Nabi beranak pada hari Senin. Pada hari Senin kerana Nabi lahir pada hari Senin, maka Nabi puasa pada hari Senin. Maka kita selaku umat Muhammadiyah juga kita puasa hari Senin. Satu sunnah, lagi pula kita puasa untuk menunjuk kata sukanya kepada Nabi lahir hari Senin. Nabi lahir hari Senin, puasa hari Senin. Ini tutup kita puasa hari Senin. Kemudian apabila Nabi SAW lahir ini mengubahkan masyarakat. Masyarakat jahiliyah belum pada tu ni kata hari lahirnya Nabi SAW bagaimana budak-budak dua jazari, kata hari itu gereja-gereja, gala-gala, runtuh, api-api yang disembah oleh pihak-pihak Majusi mati pada kerana kehebatan lahirnya kebesaran Nabi SAW. Maka kita apabila masuk Rabiul Awal ni kita nak sambut kebesaran Nabi dengan menunjukkan tanda kasih sayang kita kepada Nabi SAW. Yang penting kita kena menghidupkan selawat. Hidupkan selawat. Boleh kita jamu bekwa. Boleh kita buat makan. Ini setengah daripada amalan-amalan yang patut kita buat. Yang patut kita buat. Di antaranya apabila masuk bulan Rabiul Awal ni, apabila masuk bulan Rabiul Awal, banyak-banyaklah kita berselawat kepada Nabi SAW. Kerana kita tahu baru ni kata masalah kelebihan selawat ni. Kata Nabi SAW, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyar. Siapa-siapa dia selawat ke aku sekali, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepada dia 10 kali. Dia dah say nak kena selawat. Kalau nak kena selawat. Pasal kalau kita selawat pada Nabi, kita ucap doa kepada Nabi. Tapi apabila kita selawat pada Allah, Allah selawat pada kita, itu adalah maghfirah, keampunan daripada Allah. Kalau Tuhan ampun dosa, sampai 10 kali Tuhan kata Tuhan ampun dosa, kita selamat. Kita selamat dunia akhirat, kita selamat. Tapi kalaulah manusia ada puji kita 10 kali sehari pun, kalau Tuhan tidak kata selamat, kita tidak akan selamat. Kita tidak selamat sama sekali. Sebab tu kita kena banyak mengucap selawat kepada Nabi SAW. Satu ketika sahabat Nabi SAW mari jumpa dengan Nabi, tanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, ara'aita, munampaklah mana wahai Rasulullah, kalau aku jadikan tiap-tiap semayaku, tiap-tiap selawat aku, tiap-tiap doa aku berselawat kepada kamu. Nabi jawab, yakfika ma hammuka fi dunyaka wa akhiratik. Nabi kata memadai kalau mu berselawat kepada aku cukup, duniamu cukup, akhiratmu cukup. Kelebihan selawat. Lagi pula kata Nabi, siapa-siapa dia berselawat kepada dia, maka dia akan dapat syafaatku di hari akhirat. Siapa dia nak syafaat pertolongan Nabi SAW, kena selawat lebih banyak. Patut kena sungguh Nabi SAW. Kena peribadi sungguh. Pemarahnya kita luar kata kena Cina tak boleh. Kena Cina nak minta tolong tak boleh. Dia kata kena Cina. Kita kena Cina pada pulut dia tak di. Engkau kena gitu lalu dia kau gitu lah. Bukan kena sungguh. Jadi kena sungguh. Kita kena Rasulullah kena sungguh. Bukan tak kena kau biar mulut. Lepas mulut pun kita kena. Tapi pada korang kalau bila mulut ni kita kat selawat, lepas pada ni kita kat selawat pula. Tapi kalau bila mulut tak ada selawat dah, lepas mulut tak tahu, nak selawat tak tahu. Lepas tu kita masuk bulan ini, satunya memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita akan dapat syafaat daripada Nabi SAW.
Nah, maka akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ulama-ulama buat dalam segi banyaklah kita tak nak cerita dah hari ni. Nah, tentang akhlak dia. Nah, akhlak-akhlak Nabi. Nah, kalau takut jadi panjang cerita kita nak ada kitab kat ni. Nah, kita pukul 19 tengah ni boleh buat. Ada. Jadi apabila masuknya bulan ni, kata ulama yang penting sekali. Yang penting sekali bukan semata-mata kita nak menyambutkan tanda kesukaan kita pada Nabi, hanya kita berselawat pada bulan ini saja. Yang penting sekali iaitu kita kena ambilkan Nabi SAW sebagai qudwah kita, sebagai teladan, sebagai contoh bagi kita. Seperti mana tersebut dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada kepribadian Rasulullah, nah, uswatun hasanah, contoh teladan mola. Nah, bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, bagi mereka yang harap kata nak temu dengan Tuhan di hari akhirat. Orang yang harap kata nak temu dengan Allah Ta'ala di hari akhirat, maka orang itu ambillah Rasulullah buat contohnya. Nah, kalau kita tengok dalam Zahir, contoh akhlak dia, kalau dia wajah tak nak lepas ada tu kita ajar apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Tak ingat lagi. Orang ni banyak ingat ni. Nah, syadidal haya'i wat tawadhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidal haya, sangat-sangat pemalu. Nah, malu apa? Nabi malu nak buat benda tak boleh. Nah, Nabi malu nak buat benda-benda yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malu ke Tuhan. Nah, malu ke Tuhan. Kita ni malu ke orang, Tuhan tu kau malu. Nah, jadi malunya Nabi SAW apabila benda saat itu, walaupun benda Tuhan tidak haram, benda yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, Nabi tak buat. Sama ada, nah,